Okey. Nah, ada masalah untuk ni? Tak ada. Okay. Untuk soalan seterusnya, kalau kita tengok saya memang buat ada pembahagian di sini yang mana dia berdasarkan eksperimen. So, di sini lagi sekali kena pasti manipulasi dengan bergerak balas. Tetapi dah tak boleh guna situasi. Kena guna real experiment. Okay. So, katakanlah inertia, which is lori berat, lori ringan tu, saya akan bagi GC plus C. Ingat tak? Eksperimennya you ada bilang dengan G, kita letak plus C. So, plus C tu akan ada beberapa GC yang berbeza. So, awak tak boleh guna lori-lori kat sini boleh guna GC plus C. Okay? Ini soalan start daripada tujuan dan ke bawah mesti based pada eksperimen. Okay? So, saya bagi beberapa contoh cara menjawab. Okay, yang mana masih kalau kita tengok ada PM, PGB dia kat sini. So, you masukkan dia. Depend kepada yang mana sesuai. Tak semestinya kena guna yang pertama. Okay, depend pada eksperimen awak. Okay, dan untuk pembolima, saya highlight di sini. Mesti ada parameter. So, make sure tulis macam ni. Okay. And then, kita ada procedure. Okay. Lukis dan label dan juga ada step di sini. Dan di sini ada juga guideline yang mesti you sentuh sama ada di lukisan atau di ayat awak mesti ada 4 poin ini. Manipulasi, bergerak balas, malah dan juga special. Okay? Dan last kali untuk penjadualan data yang mana tajuk manipulasi, tajuk bergerak balas dan apa bahan yang kita guna dan di sini juga dikosongkan. So, now setiap kumpulan saya dah bagi soalan betul dan saya dah juga sudah bagi awak contoh acuannya. Awak boleh mula menjawab sekarang. Isi dulu atas tu sayang, oi. Sayang-sayang, isi dulu awak punya manipulasi dan bergerak balas dalam kotak tu dan baru guna. Maksudnya sini, okey. Berdasarkan situasi, apa manipulasi? Manipulasinya saya gula. Bergerak balas dia? Besok melarut. Okey. Lepas tu barulah guna acuan ni. Tulis dulu jawapan PGB. Okey, masa yang diambil untuk melarut, betul? Okey, now. Kenyataan masalah. Mana satu nak guna? So, kalau you nak guna macam ni, adakah saiz gula mempengaruhi? Kan? Senang. Okey, tulis. Ingat tanda soal. Manipulasi dia saiz normal. Ya. Betul, saiz bahan. Tindak balas. Boleh juga kan? Bergerak balas dia? Ini topik apa? Kadar tindak balas. Itulah dia punya bergerak balas dia. Ataupun kalau ini, you boleh juga cakap masa yang diambil untuk dapat. Kan kita hari tu dia ambil berapa spider hidrogen yang hasil, gas yang hasil. Ingat tak? Saya minta hari tu, dia dalam konteks dia sebelum 30. Tapi sebab lama nak tunggu, saya minta 10 je. Jadi 5 je saya ingat. 10
10. So boleh juga jadi masa yang diambil untuk isi padu gas hidrogen terkumpul 30. Macam mana nak buat tujuan? Boleh pilih mana-mana satu. Ikut cara kat sini mana-mana PM dan PGB dia. Sudah kena pasti kan? So you ambil contoh yang mana? Yang pertama? Maksudnya untuk mengkaji kesan, saiz. Saya faham. Bisa. Dah tegur. Okey, tak apa. Oh, punya. Ini masa yang diambil untuk menumpukan tu pun betul juga. Dan itu juga boleh menunjukkan keadaan tindak balas. Lagi cepat awak kumpul gas tu, lagi cepatlah tindak balas. So boleh guna keadaan tindak balas ke ini pun boleh. Kalau saya jadi awak, saya akan ambil keadaan tindak balas. Sebab dia boleh guna untuk 4 eksperimen keadaan tindak balas tu. Faktor suhu boleh, faktor saiz boleh, faktor kepekatan boleh, faktor mangkil pun boleh. Kalau saya, kalau tindak balas, keadaan tindak balas dia. Lebih senang. Sama juga macam eksperimen bakteria. Semuanya pertumbuhan bakteria. Tak payah cerita gila koroni. Pertumbuhan bakteria je. Okay. So yang pertama. Kau boleh ubah dia ada 3 kan? Dia dah 2. Again, kena ikut ni. Tulis dulu tajuknya baru jawab. Tulis besar sikit sayang. Yang tulisan kecil lah kau suruh tulis kan? Lukisan masih berlabel. Oh, dia boleh tu. Tak ingat kau eksperimen hari tu, gas tu. You duduk kat sini, you lukis untuk dia supaya nanti dia lukislah cantik-cantik. Awak lukisan draft dulu, maksudnya kalau you jawab exam, you lukis bodoh-bodoh kan. Dah nampak, ini baru transfer ke jawapan. Isi balik maksudnya berapa isi balik? Berapa maksudnya you takkan isi balik.
Ada. Kalau saiz mama ada. Tidak salah kan? Yang lebih senang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mewakili kumpulan saya ingin membentangkan hasil eksperimen. Soalan yang kami dapat ialah cawan A iaitu berisi gula berkium besar dan cawan B berisi gula pasir atau gula halus. Soalan yang kami dapat ialah yang pertama berdasarkan situasi. Soalan pertama kami perlu mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kami jawab mengikut acuan yang diberi oleh cikgu. Jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz gula dan pemboleh ubah bergerak balas ialah masa yang diambil untuk gula larut. Soalan yang kedua, penyataan masalah. Untuk penyataan masalah di acuan ini kami diberi dua pilihan dan kami memilih pilihan yang pertama iaitu adakah saiz gula mempunyai masa untuk gula larut dalam air. Untuk B, hipotesis diberi tiga pilihan. Kami memilih pilihan yang pertama iaitu semakin besar saiz gula, semakin lama tempoh masa untuk gula melarut. Untuk soalan 11C, kami perlu menjawab berdasarkan eksperimen dan radas yang diberikan. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi, kami menjawab saiz marmar dan pemboleh ubah bergerak balas menjawab kadar tindak balas. Untuk tujuan gula, kami diberi tiga pilihan. Kami memilih pilihan yang pertama iaitu kesan untuk mengkaji kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas. Untuk soalan yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu asid, pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz marmar dan pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar tindak balas. Ini ialah radas yang dilukiskan oleh kumpulan kami dan ini ialah prosedur yang dilakukan oleh kami. Untuk soalan yang terakhir, penjadualan data. Ini ialah jadual yang dilukis oleh kami. Untuk bahagian prosedur, kumpulan kami telah memilih kombinasi iaitu melukis dan membuat langkah-langkah. Untuk bahagian lukisan, kita perlu melabel setiap radas yang dilukis dan untuk langkah-langkah kita perlu ada 4 poin iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan dan special. Untuk special kumpulan kami nombor 4 iaitu tutup kerangka dengan cukup cepat supaya gas yang terhasil tidak terbebas. Dan untuk menghasilkan jadual pula perlu menghasilkan 2 kolom. Kolom pertama perlu bertajuk pemboleh ubah dimanipulasi dan kolom kedua bertajuk pemboleh ubah bergerak balas. Sekian, terima kasih. Ini adalah acuan yang kami gunakan untuk bagi kemudahan kepada murid bagi menjawab soalan nombor 11, yang mana di acuan ini kalau boleh lihat
kita ada bagi beberapa pilihan jawapan. Contoh, kalau untuk pernyataan masalah, saya ada sediakan di sini pilihan jawapan yang mereka boleh guna untuk menjawab. Okey, sama juga dengan hipotesis. Okey, ada beberapa pilihan jawapan. Kedua-dua ini mereka boleh pilih ikut kesesuaian dan juga situasi yang diberi dalam soalan. Dan yang saya highlightkan ini adalah tips-tips yang mereka perlu pastikan ikut supaya mereka dapat markah yang diperuntukkan. Okey. Sama juga untuk tujuan, kalau di sini ada beberapa pilihan, okey, yang pemboleh ubah pun ada. Sama juga untuk cara mengawal pemboleh ubah, kita ada letak tips di sini supaya mereka tahu cara menjawab dengan betul dan memastikan mereka dapat markah yang maksimum. Okey, radas tambahan pun ada tips dia di sini. Untuk prosedur pun ada, dan yang biru ni adalah highlight ataupun benda-benda yang penting ataupun perkara yang penting yang mesti ada dalam jawapan mereka. Sama juga untuk data jadual ini yang mana saya letakkan tajuk supaya ini menjadi sebagai guideline ataupun panduan mereka untuk mengisi jadual. Begitu juga dengan langkah berjaga-jaga. So semua yang saya highlight ini adalah yang penting-penting yang mana mereka kena pastikan sebelum menjawab mereka perlu ikut, dan seterusnya barulah dia menjawab dengan selengkapnya. Okey. Untuk yang seterusnya, saya juga sediakan acuan begini yang kosong yang mana mereka menggunakan acuan yang pertama tadi sebagai guideline-nya. Di sini mereka akan jawab. So kalau nampak di sini, okey, untuk soalan pertama, penyataan masalah, mereka kena pasti dulu pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas yang diberikan dalam situasi. So, bila dia kenal pasti dua pemboleh ubah ini, barulah dia boleh menjawab soalan A dan B, iaitu penyataan masalah dan juga hipotesis, menggunakan teknik ataupun contoh jawapan yang ada dalam acuan yang diberi. Okey, sebagai contoh, okey, di sini saya tunjukkan contoh pertama. Untuk soalan yang saya berikan, mereka kena pasti dulu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So jawapan di sini saiz gula, bergerak balasnya adalah masa yang diambil untuk melarut. Okey, ini untuk kumpulan 1. So untuk menjawab penyataan masalah, untuk kumpulan 1 ini dia menggunakan pilihan jawapan yang pertama di sini, iaitu adakah pemboleh ubah manipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapan yang murid buat adalah adakah saiz gula. So saiz gula ini adalah pemboleh ubah manipulasinya mempengaruhi mengikut acuan yang pertama. Okey, dan masa yang diambil untuk melarut adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dengan adanya acuan macam ini, murid boleh menjawab mengikut kehendak soalan. Begitu juga dengan hipotesis. Kalau tengok di sini, untuk hipotesis, cara di acuan adalah saya tulis poin penting, iaitu kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ada 3 pilihan jawapan di sini. Murid boleh pilih mana-mana yang sesuai dengan eksperimen yang diberi. So untuk kumpulan ini, dia mengambil contoh jawapan yang pertama ni. So kalau tengok di sini, semakin bertambah pemboleh ubah manipulasi, semakin apa pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk kumpulan ini, dia menggunakan semakin besar saiz gula. So saiz gula ini adalah pemboleh ubah manipulasi, semakin lama tempoh masa untuk gula melarut. Gula melarut. Jadi ini untuk pemboleh ubah bergerak balas. So dengan adanya acuan begini, boleh membantu murid untuk mencuba jawab soalan nombor 11 ni, yang mana selalunya bagi budak yang sederhana dan lemah,
memang ada masalah. Tapi ini hanya sebagai latihan yang mana untuk memahirkan mereka sebelum mereka tidak menggunakan acuan ini dan di dalam peperiksaan. Okey, so semasa latih tubi, semasa gerak gempur, kita akan bagi acuan ni supaya dia tak tersasar daripada kehendak soalan yang diberikan.